kita dalam hidayahnya, dalam petunjuknya, agar diberi kekuatan kepada kita dapat melawan kehendak-kehendak nafsu, kehendak-kehendak nak buat maksiat, agar dibantu oleh Allah untuk kita dapat selalu ingat kepadanya. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita ni duduk dalam bulan Maulud Rasul. Kalau ikut malam ni 13 dah. Tapi kita sambut sebulan. Kalau kita ikut ulama yang benar-benar nak menjalani cara hidup Nabi, yang benar-benar nak merasai dan sudah merasai kemanisan hidup dalam keadaan berkasihan dengan Nabi, ataupun kita sebut mahabbatur Rasul, mahabbah, kecintaan, dia rasa sungguh cinta kepada Nabi. Maka bulan Rabiul Awal ini diperhebatkan untuk menunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni buat sesuatu ni untuk menggambarkan rasa kasih kami, cinta kami, syukur kami kepada Allah di atas hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui hari Isnin dimuliakan kerana hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sahabat tanya kepada Nabi, kenapa puasa hari Isnin? Nabi sebut apa? Nabi jawab apa? Nabi jawab dengan bangganya, aku berpuasa hari Isnin sebab ini hari kelahiran. Jadi Nabi ni tiap-tiap minggu sambut birthday. Nabi ni sambut maulud dia, maulud ni kelahiran lah. Hari kelahiran dia tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap tahun, bukan setahun sekali, tiap-tiap minggu. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah isyarat. Nabi nak bagi isyarat kepada siapa? Kepada kita ni umat, bahawa mencintai Nabi itu tanda kesempurnaan iman. Menyambut, bersyukur ataupun buat sambutan. Syukur, cara nak melafazkan syukur, kita buat sambutan. Kita buat sesuatu yang istimewa. Sambutan ni buat sesuatu yang best lah, yang istimewa lah. Dengan cara apa dia? Buat sesuatu yang boleh menggembirakan hati Nabi, yang menggambarkan bahawa kita kasih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih cinta kepada isteri kita, apa kita buat? Beli gelaman. Hari jadi special sikit, hari jadi ke, hari anniversary ke, ulang tahun perkahwinan ke, ataupun apa sajalah hari-hari yang istimewa, maka kita bagi hadiah istimewa. Jadi Nabi SAW, adakah kita buat kek hari jadi? Dia tak sama macam kita. Kita ni kalau hari jadi nak kek je. Kek pula nak secret recipe, hak lain tak nak secret recipe juga. Yang penting je nama secret recipe tu. Biarlah tak dapat beli apa yang dapat sepotong jadi, yang penting secret recipe. Hari jadi kita, sambutannya nak gitu. Tapi Nabi SAW, Nabi nak macam mana? Nabi nak kepada umat ini benar-benar merasai hakikat iman, bahawa bila kata beriman, memang kena kasih kepada Nabi. Bila kasih kepada Nabi, artinya dia dikasih juga kepada Allah. Jadi jalan nak mengenal Allah, dia kena kenal Nabi. Jalan nak kasih kepada Allah, kena kasih ke Nabi dulu. Kena lalu kot ni dulu, ikut jalan. Sebab itu apabila bulan Maulidur Rasul, para ulama, terutamanya Ahlussunnah wal Jamaah, memperhebatkan sambutannya, mengajar kepada kita umat supaya buat yang istimewa pada bulan ini. Jadi biasanya kita ceramah, betul tak? Kita buat ceramah Maulidur Rasul, tak semestinya malam-malam Maulud, tak semestinya 12 Rabiul Awal. Kita buat sepanjang bulan Rabiul Awal ini, kita usahakan. Tak sempat hari ni, minggu depan tengoklah mana yang sesuai. Mungkin ustaz yang kita nak tu minggu ni dia tak free, dia penuh dah, minggu depan pula. Jadi yang penting kita buat sesuatu yang istimewa, yang mengembirakan hati Nabi. Apa yang buat Nabi bergembira ni? Dalam satu hadis disebutkan, ditayangkan kepadaku setiap amal daripada kamu. Nabi kata, aku ni kalau hidup pun baik,
kalau mati pun baik bagi umat. Kalau aku hidup, sahabat-sahabat kamu semua Nabi sebut boleh berjumpa dengan aku, boleh satu majlis dengan aku, boleh ambil ilmu dan hikmah daripada duduk sekali dengan sahabat lah ni dapat, kita tak dapat. Tapi kalau aku tak ada pun, mana aku meninggal pun, baik juga bagi kamu. Sebab apa? Dihimpunkan, ditunjukkan kepadaku setiap amal yang kamu lakukan. Makna kamu ni siapa? Seluruh umat Nabi, setiap seorang umat Nabi. Setiap amalan kita ni ditunjuk depan Nabi. Kalau kita buat baik, Nabi puji kepada Allah, Nabi doa supaya dia terus dapat buat kebaikan. Tapi kalau kita buat benda tak baik, benda dosa, benda maksiat, benda lara, tunjuk, Nabi nampak kita buat apa-apa, laporan tu sampai, maka Nabi tolong minta ampun kepada Allah. Astaghfartalahu, Nabi tolong minta ampun, ya Allah ampunilah dia, ya Allah umat aku ni biarlah dia dapat apa, hidayah petunjuk. Nabi minta ampun. Ni Nabi duduk kat alam sana ni, Nabi di alam barzah lah kita kata lah. Nabi di alam barzah tu, Nabi masih lagi berhubung dengan kita umat. Jangan kata Nabi dah meninggal, Nabi duduk dalam tanah saja, tak ada kaitan dengan kita dah, Nabi dah mati ayatnya. Ni ayat orang tak reti, orang tak mengenal. Nabi insanul kamil. Kita belajar, kalau kita belajar ruh orang soleh ni, bila dia meninggal, dia bebas sebebas-bebasnya. Nak ke mana-mana dengan izin Allah boleh saja. Dia nak pergi jumpa anak saudara dia ke, anak-anak beranak dia ke, dia nak pergi mana-mana, dia bebas. Dia bebas ruh orang soleh. Dia tak sama dengan ruh orang yang berdosa. Ruh orang kafir memang terbelenggu, terkurung. Dalam banyak-banyak ruh, pastilah ruh Nabi yang paling ni. Jadi Nabi SAW, Nabi SAW, aku ni hidup pun baik bagi kamu, meninggal pun baik bagi kamu. Kalau kita buat baik, Nabi puji Allah, Alhamdulillah. Dan Nabi doa pada kita supaya dapat terus dalam jalan yang baik. Kalau kita buat benda tak baik, kita buat benda jahat, benda maksiat, benda dosa, Nabi minta ampun kepada Allah atas diri kita. Itu nak sebutnya kasihnya Nabi. Tidak ada batas zaman, tidak ada batas alam. Orang panggil apa? Merentas. Merentas zaman, merentas alam, merentas dimensi, merentas apa lagi, ikutlah apa istilahnya. Tidak ada perbatasan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bulan Maulid Rasul hebatkan. Nabi sambut hari jadi sendiri dengan berpuasa. Jadi para ulama memahami, kalau macam tu sahabat-sahabat sambut hari jadi Nabi macam mana? Sahabat kita nak tiru siapa? Kenapa yang ulama buat lain, sahabat tak buat macam ni? Betul ke sahabat tak buat? Sahabat tu duduk dengan Nabi tu, segala-galanya sudah disurahkan, diberikan. Jiwa dan raga kasih betul pada Nabi. Sahabat ni boleh kata hari-hari dah tu, tak perlu nak sambutan. Sebab kita ni sambutan ni untuk memperingati tujuan dia. Sebab kita ni banyak galik, sebab tu diperingat. Kalau sahabat dia sudah ingat, pasti Nabi sudah ada dalam hati selalu. Bahkan nyawa ni diserahkan kepada Nabi. Waktu peperangan, serah batang tubuh jadi perisai. Apa sahaja Nabi nak, sahabat tunaikan. Sahabat betul-betul beradab. Dan sebab mereka memahami, mengenali serta memahami siapa Nabi sebenarnya. Jadi ulama nampak sahabat ni mereka saja yang dapat peluang yang sebegini. Maka para ulama memahaminya dan mereka cemburu sebab tak dapat macam sahabat. Sahabat boleh jumpa, boleh tengok, boleh salam, boleh peluk, boleh khidmat. Yang lain-lain hak kerja ni tak dapat. Maka mereka cuba buat apa saja aktiviti, apa saja kegiatan, apa saja majlis ataupun apa saja ibadat yang boleh menyebabkan Nabi gembira. Jadi kita sebut ni, apa yang buatkan Nabi ni gembira? Nabi gembira bila kita buat amal. Sebab apa dia? Lalu benda baik kan depan Nabi tadi. Jadi tambah-tambah kita memperingati hari ni istimewa. Kalau Nabi memperingati hari kelahiran Nabi, kita sendiri sebagai umat Nabi pun turut sama, kena lebih-lebih lagi.
merasa gembira dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila rasa gembira buat macam mana? Takkan tengok saja, dengar, duduk saja. Lalu saja hari macam biasa. Tidak. Mesti kita buat sesuatu macam hari raya. Hari raya mesti kita buat lemang, betul? Mesti kita buat apa lagi? Rendang. Mesti kita pakai baju baru, mesti main meriam. Semua tu gambaran-gambaran gembira. Maknanya tak sama hari raya dengan hari lahir. Sama juga dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi sama, dia berlalu sama macam hari lain. Tak boleh, kena hebatkan. Selawat kena hebatkan. Masjid kena biar terang sikit. Maksudnya, biar cerah sikit, biar ceria sikit aktivitinya. Dia lebih banyak sikit aktiviti. Jangan bagi sama dengan bulan lain. Sebagai kita mengenang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tabat yada Abi Lahabiu wa tab. Abu Lahab kompom neraka, pak saudara Nabi. Mendapat rahmat dengan sebab dulu waktu Nabi lahir, Abu Lahab membebaskan hamba namanya Suwaibatul Islamiyah, nama dia. Islamiyah tu kedian lah. Suwaibah nama dia. Hamba kepada Abu Lahab. Apabila Ummu Aiman ketuk pintu rumah Abu Lahab, wahai Abu Lahab ni, anak saudara kamu dah lahir, anak Abdullah dah lahir ni. Nak Siti Aminah pesan kepada Ummu Aiman, suruh beritahu ni, beranak dah ni. Abu Lahab punyalah gembira. Sebab orang Arab ni biasanya kalau anak saudara pun macam anak sendiri dah kalau lahir tu. Dia sifat kekerabatan, kekeluargaan dia tu rapat, dekat. Gembira. Cuma Allah takdirkan dia ada hal. Minta maaflah Ummu Aiman, aku tak boleh nak pergi tengok. Aku ada kerja ni, aku janji dah dengan orang nak pergi ni. Dia nak berpergian, ada janji dengan orang. Tak apa. Dia pun panggil hamba dia tadi nama Suwaibah. Suwaibah datang, ikut Ummu Aiman. Dan aku nak beritahu, aku gembira hari ni. Aku bebaskan kamu Ummu Aiman. Aku bebaskan kamu wahai Suwaibah. Dia bebaskan hambanya yang bernama Suwaibah tadi kerana gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab kalau bebas hamba ni maknanya hak tertinggi dah tu. Yang dia punya tahap pemberian hak tertinggi, sedekah tertinggi. Dia ada dua, sama ada bebas hamba ataupun sembelih unta. Bebas hamba ataupun sembelih unta. Baik, jadi dengan sebab hari itu, saat itu Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, bahkan membebaskan hamba, Allah balas amal tadi. Dia walaupun dia diseksa sepanjang waktu, ada satu hari ada seorang sahabat bermimpi jumpa Abu Lahab. Abu Lahab, apa cerita ni Abu Lahab? Apa khabar kamu sekarang Abu Lahab? Aku ni memanglah tiap hari kena balun dah aku ni. Kena seksa. Tiada saat yang aku lalui kecuali semuanya seksa. Semuanya seksaan yang teramat sangat. Tapi ada satu ketika, satu hari dalam seminggu, yang mana Allah kurangkan sedikit seksaan aku. Sebab dulu aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad ke dunia. Siapa ni? Abu Lahab. Kompom neraka atas dunia lagi. Jadi bukan kata hari Isnin tu Abu Lahab tidur tak kena seksa, tidak. Kurang sikit je. Tapi bagi dia sudah kerehatan. Kalau hak biasa kena balun 100 kali, hari tu kena 99 je. Sikit je, satu je biasa. Tapi itu kerehatan bagi dia. Itu Allah Maha Adil nak sebut. Rahmat. Sebab tu kalau kita tafsir Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ada penafsiran sebut Ar-Rahman, rahmat kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim, istimewa kepada yang beriman. Mana rahmat ni orang kafir pun dapat. Nampak? Orang kafir pun dapat rahmat Allah. Sekarang ni cerita dia, Abu Lahab tadi yang kafir terangnya lawan Nabi apa semua, juga dapat rahmat dengan sebab pernah dia bergembira dengan hari kelahiran Nabi. Kita yang duk elok Islam ni, yang beriman ni, lebih-lebih lagi lah. Orang kafir pun dapat rahmat, kita ni lebih lagi, insya-Allah. Jadi biarlah kita istimewakan. Buatlah cara macam mana. Kalau masjid, buat cara masjid. Kalau
apa sekolah, madrasah, jabatan buat cara dia masing-masing, buatlah macam mana pun. Ya, kalau dulu ada belagak kan. Dulu ada belagak buat perarakan ada. Ada lagi sekarang. Kenapa tak nak buat? Buatlah. Pakatkan dengan siapa-siapa dengan MPK apa JPKK hak baru kan. Pakatlah. Nah, tak payah guna duit. Tapi kalau nak guna duit pun lagi bagus. Buat spanduk sikit, bunga mangga sikit, round kampung, selawat biar bergema kita hari tu. Patutnya pagi tadi lah buatnya, orang bagi cuti ni nak suruh buat bukan suruh tidur. Ya, patut cuti tu. Buat sambutan. Jangan duk hirau sangat orang kata bid'ah. Menyambut hari kelahiran Nabi, ulama as-sunnah wal jamaah sebut sunnah tanda mahabbah. Sunnah isyarat kita cinta pada Nabi. Kita bukan buat benda baru ni. Nabi suruh selawat, kita selawat kan? Belagak tu selawat betul. Menunjukkan rasa kasih, menunjukkan rasa syukur gembira, itu sunnah, betul tak? Apa lagi cara kita tunjuk rasa gembira? Bagi makan. Lepas tu kita buat jamuan, betul tak? Belagak sini sampai round, penamatnya litua dalam kawi kita ni masuk ke masjid balik, buat jamuan situ. Semua jamu makan, pahala belaka tu, sedekah apa semua tu. Selawat lagi, sedekah lagi, apa lagi? Mengembirakan hati setiap manusia. Semua tu dikira pahala belaka tu. Kalau kita buat kuliah pula, buat majlis ilmu pun ada pahala. Semua tu ibadat. Ya, bukan benda sia-sia tu. Kita bukan cerita tentang sembahyang maghrib. Kalau time Maulid Rasul sembahyang maghrib kita 4 rakaat. Itu baru bid'ah. Sekarang ni benda yang dah ada, cuma kita kumpulkan dalam satu majlis. Kita kumpulkan. Jadi kita ada mengajinya, kita ada selawatnya. Jadi contoh dah, buat lagi pertandingan azan antara budak-budak, ataupun pertandingan berzanji, pertandingan selawat. Selawat pertandingan siapa boleh selawat paling sedap. Allahumma salli salatan kamilatan. Pertandingan selawat kamilah ke, ikutlah selawat apa pun. Lepas tu bagi markah. Pertandingan itu siapa yang anjurkan, siapa yang bagi hadiah, siapa yang ikut serta, siapa jadi juri, semua tu ada pahala belaka tu. Sebab itu ladang ataupun tempat kita menyatakan gembiranya kita dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cubalah hidupkan balik. Ayah-ayah memanglah dah relax. Ni nak sebut ayah-ayah hak pencen ni memang kalau ikut orang buat, kita ikut, kita sokornya. Hak muda-muda lah yang kena buatnya. Betul tak? Tapi ayah-ayah kalau nampak orang muda tak buat, kita kena tolaklah depa biar depa buat. Ya, ayah-ayah memang dah relax dah, tak larat dah nak beria-ria ni. Tapi ada faham, ada semangat. Cuma tak ada kederat. Yang ada kederat siapa? Hak muda. Hak muda ni mungkin kurang faham. Semangat ada, kederat ada, cuma kurang faham. Ayah-ayah yang dah faham ni tolong hak muda. Akhirnya semua dapat. Buat. Tolonglah buat. Tolong hebatkan. Jangan hirau kata bid'ah. Benda ni sunnah. Kita buat sesuatu yang menggembirakan hati Nabi. Buatlah apa saja. Sebab ianya semua ibadat. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma jangan belarok tu bawa patung lah. Jangan ikut Indonesia pula. Ada belarok bawa patung. Bawa patung replika, jangan tak, itu bukan tu. Cukup kita belarok. Nak pasang spanduk sikit, tak apalah tu. Dari Persatuan KRT mana dah. Ni daripada masjid, ni daripada wakil, daripada Usman ni sikit. Pandai-pandailah buatlah. Ni daripada belia, ada belia Pak Bin ni. Aduh, takut hidup bapa hidup baliklah. Hidup balik. Ikutlah. Ada 4-5 pertubuhan jalan belarok. Seronok. Panggillah YB mana-mana mari tengok sekali sikit. Seronok benda tu. Seronok dengan sebab Nabi. Banyak dah tertinggal. Ya, kita. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Sebab apa ni? 113. 100. Betul? 140. Berapa? 81. 081. 81 baru. Ya, kau 81 ni. 80.
80. Baik, Allah. Baik. Surah 80. Tanpa akal tanpa pimpinan Rasul gagal nak mengenal Allah. Tadi baru kita sebut mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak didatangi dengan sifat cuai, sifat lemah, sifat mengantuk, sifat tidur, dan tidak disentuh oleh kefanaan ataupun binasa dan juga kematian. Sebagaimana ditegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah apa? Al-Baqarah ayat apa ni, ayat kursi kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa, tiada Tuhan selain dia, huwa al hayyul qayyum, dan dialah yang maha hayyu, maha hidup, dan maha qayyum, kekal. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Lahu, baginya, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, yang semua dalam milik. Baik, jika manusia mampu mengangkat pemikiran ke tahap yang lebih tinggi, mana kita guna akal kita ke tahap yang lebih tinggi, yang lebih dalam. Nak berfikiran tinggi, dia kena melatih berfikir. Kalau malas berfikir memang tak dapat. Ulama kita dia dapat ilmu, dia dapat hikmah adalah melalui jalan berfikir. Bukan mari free macam tu saja. Dia tak sama baca dengan fikir ni. Fikir ni maknanya apa dia? Bila kita dapat sesuatu ilmu, kita cuba mengkaji kebenarannya, sejauh mana benar ataupun tidak. Mana kena fikir, kena kaji. Baik. Jadi kalau kita fikir ataupun menggunakan aras pemikiran yang kita tolak pemikiran kita ke arah yang lebih tinggi, sudah pasti mereka merasa tidak perlu, merasa cukup, merasa perlu, dan merasa puas hati bergantung dengan Allah, Tuhan yang tidak pernah lemah. Kalau kita fikir jauh, bergantung kepada Allah ni puas hati. Sebab segala-galanya, segala sudut, segala segi memang dialah yang superiornya, yang maha segala-galanya. Contoh, kita miskin, kita nak duit. Ayat mudah kan? Kita nak duit, kita tak cukup duit ni. Jadi kita nak minta dengan siapa? Kalau minta dengan YB, kadang-kadang minta maaf lah, tak ada peruntukan. Tak duit lah tu YB pun. Ketua kampung minta maaf, saya pun tak ada gaji lagi bulan, tak ada allowance lagi. Nak bagi tahu kat pengurusi masjid, kena tanya bendahari tu, saya tak pegang duit. Tu pula begini. Bila minta dengan makhluk ni kadang-kadang macam-macam alasannya. Tapi kalau minta dengan Tuhan, minta dengan Allah, aku maha kaya, kata Al-Ghani, Allah maha kaya, maha pemurah, Rahman. Jadi sifat-sifat Allah tadi sudah menunjukkan bahawa apa-apa hal masalah makhluk ni balik kepada dia, gantung kepada dia. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan, syifa. Kalau kita perlu kepada pertolongan, kita perlu kepada, kita kata jaminan, Allah lah sebaik-baik penjamin. Inna waliyallah, wali, penjamin. Apa lagi? Pelindung. Kita ada musuh dua, musuh zahir, musuh batin. Musuh zahir siapa? Inilah yang nampak-nampak kat mata. Musuh batin siapa? Nafsu kita, syaitan. Benda tak nampak nak lawan macam mana? Macam dalam gelap, kita tak tahu mana musuh kita. Kita pun main macam tu kan? Tak tahu mana nak serang. Kita tengok dia serang kat kaki, kita duduk main kat atas. Kita tak tahu. Tapi Allah maha tahu, Allah maha melindungi. Maka kita minta dengan Allah, kepuas hati kita, yang ni jaminan yang terbaik.
Kalau minta tolong doktor, doktor pun ada benda-benda yang boleh miss kalau kita sakit. Kalau minta dengan orang gagah, orang samseng tolong jaga kedai, nak saya minta bagi wang perlindungan. Ya. Ada kadang-kadang time dia tidur, dia tak ada nak lindung kita juga. Jadi begitulah. Bila orang terfikir jauh, segala-galanya ada pada kita ni Allah yang cipta. Dan segala-galanya sudah diberitahu bahawa akulah yang menjaminnya. Akulah yang maha segala-galanya. Mintalah kepadaku, kata Allah. Jadi orang cerdik, dia tak merasa takut, dia tak merasa lemah, sebab dia bergantung pada yang maha kuat, yang tidak pernah lemah. Kita hebat-hebat kita pun bawa kereta, nak kalau terlelap seketika saja, longkanglah jawabnya, pariklah jawabnya, langgar oranglah jawabnya. Hebat-hebat kita pun. Ya. Baik. Tapi Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Bahkan disebutkan, kalaulah Allah terlelap seketika saja, nescaya hancur alam ini. Kan setiap alam, setiap makhluk ni kan dia bergerak kan. Satu saat saja Allah tak kontrol, berantam habis. Habis terabur. Tapi semua itu Rabbul Alamin, dalam Tuhan, dalam aturan Tuhan yang mengatur, yang mengurus segalian alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur, mengurus sekalian alam. Baik. Kerana itulah manusia berserah dan bertawakal kepadanya. Sebagaimana doa Nabi apabila hendak tidur, wahai Tuhan, sesungguhnya sebelum aku tidur, aku serahkan jiwa dan ragaku, segala urusanku kepadamu. Dah, bila kita tidur, kita tak perasan apa dah, serah ke Tuhan betul dah badan kita ni. Nyamuk nak gigit ke, nak apa ke, ular nak datang kat kaki ke, kita tak tahu dah tu kerja Tuhan. Tapi kita tak pernah dengar lagi cerita orang mati kena patuk dia ular, betul? Jaranglah cerita tu, kecuali cerita hantu Indon. Nah, tak dengar lagi. Pada belakang rumah kita ni ada semua je, ada je hutan tu. Tapi tak ada cerita mati patuk di ular. Sebab apa? Allah jagalah tu. Mati tak ada lagi cerita mati patuk di ular, aku tak ada. Allah jaga. Baik. Aku sebagaimana engkau mengawal diriku daripada sewaktu aku sedar. Aku serahkan diriku kerana aku amat memerlukan pertolonganmu dan aku hanya takut kepadamu. Itu doa Nabi sebelum Nabi tidur. Minta maaf lah tak ada Quran Arab. Kalau ada Quran Arab kita boleh baca. Baik. Maknanya Nabi bila berdoa serah diri pada Allah. Kita pun sama. Bila kita berdoa, bila kita tidur, kena ada satu rasa, ya Allah, aku serah dah ni badanku, kena bawa roh aku ke mana pun, semua serah padamu. Waktu hidup, waktu jaga ni mungkin kita rasa hebat lagi. Kita nak gerak mana-mana, nak bangun, nak tidur, nak baring, nak berjalan, nak berlari, nak melompat, kita rasa kita boleh buat. Tapi bila tidur, badan ni kita serah dah. Kita tak kontrol dah, kita nak rehat. Siapa yang jaga waktu tu? Allah. Baik. Allah menciptakan alam semesta dan segala makhluk bernyawa bukan kerana terpaksa, sebaliknya kerana fadl, kerana mutafaddil, yakni limpahan, lebihan, melimpah rahmat Allah, kurniaannya. Jadi Allah cipta alam ini bukan ada siapa-siapa suruh, tak ada siapa-siapa paksa, tak ada siapa-siapa bagi pilihan, tak ada. Tapi semua ni kerana rahmat Allah. Allah rasa nak buat, kasih sayang dia tu jelas. Dia nak cipta, dia cipta. Macam kita, Allah bukan cipta kita saja. Nak ciptakan kita ni ada complete set. Sekali dengan bumi sekali dengan udara, sekali dengan matahari, sekali dengan makanan, sekali dengan binatang, sekali dengan tumbuhan, sekali dengan air. Bukan cipta kita saja-saja. Ada lagi set dia, pelengkap. Semua tu sebagai nak melengkapkan kita, biar kita ni boleh ibadat, boleh sujud elok dengan Tuhan, boleh ingat pada Tuhan, boleh mengakui dan merasai bertuhan dengan Allah. Mutafaddil, kelebihan, limpahan kelebihan, melimpah-limpah kan. Kita isyaratnya apa? Kita nak nikmat, kita perlukan nikmat tu sebanyak gelas ni je. Kita kata tak?
Baru bila kita minum cukuplah untuk bagi kita, kederat kita ataupun kita kata kapasiti kita. Tapi Allah bagi lebih, tengok segelas. Bila tuang ni melimpah tak? Melimpah. Itulah rahmat Allah. Yang kita duk tangkap mungkin ni saja, tapi yang melimpah keluar tu, yang tak tertangkap oleh kita tu banyak lagi. Sebab tu dia guna istilah limpahan. Baik. Allah tidak wajib bagi Allah memasukkan orang beriman ke dalam syurga. Tidak wajib baginya memasukkan ahli maksiat ke dalam neraka. Ini iman kita juga ni. Sebaik amal, sebaik ataupun sebanyak mana pun amal kita, tidak menjadi wajib bagi Allah untuk masukkan kita dalam syurga. Sejahat mana pun kita, tidak ada yang boleh memaksa Allah, mewajibkan Allah untuk masukkan dia ke dalam neraka pula. Nah, kita buat apa saja itu semua serah pada Allah. Allah nak letak ke mana. Tidak ada siapa yang boleh suruh ataupun paksa ataupun bangkang. Ya Allah, saya dah buat solat, saya dah buat semua kebaikan, ya Allah. Oleh itu engkau kena masuk aku dalam syurga, ya Allah. Masukkan aku dalam syurga, ya Allah. Kena masuk, wajib masukkan. Kita ada berani cakap macam tu dengan Allah? Tak berani. Tak ada. Ada. Baik. Manusia harus mengaku bahawa sebanyak mana benda yang Allah cipta bukan kerana wajib ke atas dirinya. Macam kita ada kewajipan, kena semayang, kena taat orang tua, kena buat baik, kena tu siapa yang kenakan? Siapa yang mengenakan atas kita? Allah. Tapi Allah tidak dikenakan oleh siapa-siapa. Maksudnya tidak diwajibkan oleh siapa-siapa. Yang wajib tu hanya atas diri kita makhluk. Tiada yang boleh memaksa ataupun mewajibkan Allah mencipta benda baik yang banyak menolong hamba-Nya dengan nikmat yang banyak seperti nikmat Rasul, nikmat iman, nikmat syurga dan pelbagai lagi. Baik. Allah memberi pahala kepada hamba-Nya yang beriman dan taat serta memasukkan mereka ke dalam syurga. Hal ini kerana semata-mata sifat baik hatinya Allah. Bukan wajib, tapi sifat Allah ni baik. Allah sebut sifat saya ni baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ni, saya ni pemurah, katanya Allah. Serta limpah kurniaan Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meskipun tiada halangan bagi Allah memasukkan orang beriman dan bertakwa ke dalam neraka, tapi hal ini bercanggah dengan sifat Allah yang baik tadi. Boleh saja Allah masukkan siapa yang elok, yang baik, yang cantik, yang amal soleh tadi ke dalam neraka. Boleh je Allah nak masukkan. Tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Tetapi hal ini bertentangan pula dengan sifat Allah. Allah ni Maha Adil, Maha Baik. Dah kamu buat baik, balah baiklah. Allah sebut macam tu pula. Allah Maha Penyayang. Allah tidak melakukan sesuatu yang mengecewakan, menghampakan orang yang patuh kepadanya. Nampak tak? Kalau kita buat taat atas dunia 40 tahun kita tak pernah tinggal sembahyang berjemaah, contoh. Daripada umur muda sekarang daripada umur 30 sekarang dah umur 70, 40 tahun tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Lama dah kita buat taat ni. Tengok-tengok bila mati timbang masuk neraka. Rasa kecewa ke rasa gembira gitu? Kecewa dah, duk usaha lama dah. Tapi tengok balasan Allah sebaliknya, tak kecewa lah gitu. Tapi Allah bukan sifat begitu. Allah tidak mungkin mengecewakan hamba-Nya. Tidak mungkin menghampakan orang yang buat baik kepada Allah. Orang yang buat baik pada kita belum tentu kita dapat gembirakan dia. Kadang-kadang banyak kecewa. Macam hak politik ni lah. Orang buat baik ke dia apa dia? Kita undi dia, kita buat baik lah ke dia tak? Tapi bila time kita nak minta tolong ke dia, dia hampakan kita pula. Dengan manusia memang macam tu. Sebab tu jangan bergantung pada makhluk. Kita buat baik macam mana pun jangan harap dia balas baik kat kita balik. Kita serah pada Allah. Biar Allah balas pada kita. Oleh itu dengan limpah kurniaannya, Allah melayan baik hamba-Nya yang taat dan berbuat baik kepadanya. Adakah munasabah balasan yang buruk kepada orang yang beramal baik? Munasabah, tak munasabah. Tidak dapat dibayangkan oleh akal bahawa Allah sanggup melakukan kezaliman terhadap orang mukmin yang beramal soleh.
Sifat zalim itu tidak layak bagi Allah. Ingat, sifat zalim ini tidak layak bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi disebutkan, inni haramtu zulma 'ala nafsi. Inni haramtu az-zulma. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman 'ala nafsi, atas diriku. Allah sendiri mengharamkan untuk diri dia, tak apalah. Kalau saya mewajibkan atas diri saya untuk gosok gigi pada pukul 7 pagi setiap hari. Ada siapa suruh? Tak ada, kita suruh diri kita je. Nah, sebab apa kita boleh buat? Sebab kita berkuasa atas diri kita. Daripada sudut syariat ni lah, kita boleh kontrol lah diri kita. Tapi dalam hal ini, Allah kita maha berkuasa. Allah boleh je nak buat apa saja yang Allah nak. Tapi dalam hal ini Allah tidak nak menyatakan bahawa aku ni zalim. Sesekali tidak zalim. Penjelasan hadis qudsi itu mententeramkan jiwa orang beriman, makna jaminan buat taat Allah balas baik. Menjadi suatu galakan kepada mereka untuk meningkatkan lagi kualiti iman, melakukan kebaikan yang banyak dengan sebagai cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Tiada tanggungan atas Allah bahawa dia mesti menunaikan ke atas seseorang, kerana Allah mempunyai kuasa mutlak sebagai Tuhan. Bagaimanapun Allah tidak akan memungkiri segala janjinya. Firman Allah, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah sesekali tidak akan memungkiri janjinya. Bila Allah kata macam itulah yang akan berlaku. Kalau kita belum tentu, mungkin konak-konak lain lagi. Tapi kalau Allah tak disebut lah. Baik. Ya Tuhan kami, berilah kami apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari akhirat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Rabbana wa atina, ya Allah, berilah kepada kami wahai Tuhan, ma wa'adtana, apa yang telah kami janjikan, ala rusulika, melalui rasul-rasulmu. Sebab nabi ni, para nabi, para rasul ini utusan Allah. Yang menyambungkan hubungan kita dengan Allah adalah nabi kita, yang buat jalan, buat connection tu. Mana yang buat link tu nabi. Jadi nabi bagi tahu macam ni, maka kita pun percaya, ya Allah, apa yang nabi bagi tahu tu kami percaya, ya Allah. Janji-janji nabi tu kami percaya, ya Allah. Janganlah hampakan kami, janganlah hina kami di akhirat kelak, ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janjimu. Bila Allah janji nak balas baik, baiklah kita dapat, insya-Allah. Baik, surah Ali Imran. Insan sebagai makhluk terikat dengan kaedah wajib taat kepada Allah. Kita ada kaedah kita, wajib ikut Allah. Bila Allah suruh, kita buat. Kalau tak ikut, maka berdosalah kita. Allah larang, haram, maksiat, kita jangan ikut, kita jangan buat. Kalau kita buat, berdosa juga kita. Baik. Secara adabnya, akal manusia dapat terima tentang hal-hal ketaatan kepada Allah. Logik akal kita boleh terima, kan? Betul tak? Logik akal kita ni boleh terima. Dah Allah yang ciptakan kita, dia boleh aturlah apa saja. Ya. Kalau kita pergi pejabat, dah bos tu yang bagi gaji pada kita, dia suruh apa-apa kita boleh ikut, kena ikutlah. Dah mak kita yang lahirkan kita, bila mak kita suruh apa-apa kita kena ikutlah. Ni ceritanya Tuhan dengan hamba ni. Dah Tuhan Allah yang menjadikan kita daripada tiada kepada ada ni, maka kalau dia suruh apa-apa, ikutlah. Itu logik akal kita pun boleh berjalan. Ini bukan cerita 2 tambah 2 jadi 3 ni, tak logik tu. 2 tambah 2 jadi 3, macam mana nak cerita? Ni 2 tambah 2 memang 4, betul, logik lah tu. Ini cara berfikir. Islam dia ajar cara berfikir. Baik, apa yang sebenarnya datang daripada para nabi dan rasul sejak daripada Nabi Nuh sehingga Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, semuanya mengajar manusia beriman taat kepada Allah. Sebab apa bermula Nabi Nuh? Sebab sebelum zaman Nabi Nuh tu tak ada dah habis dah. Dia mula generasi baru ni, yang generasi baru tinggal ni hanyalah keturunan daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh. Baik.
Akal dan fikiran perlu mendapat pimpinan para rasul kerana keupayaan akal amat terbatas. Akal adalah sejenis tenaga yang terbit daripada otak. Walaupun ia antara anggota yang istimewa, namun ia tetap mempunyai kelemahan sebagaimana anggota tubuh yang lain. Baik, akal ini adalah anggota tubuh kita yang istimewa. Ya, otak kita istimewa. Akal ini adalah sejenis tenaga. Apa bukti sejenis tenaga? Kalau kita tak makan, lapar, tak boleh nak fikir. Mudah lah tu. Tak boleh nak bergerak, tak boleh nak mengapai, tak boleh nak memikir dah ni kalau perut tak settle lagi. Sebab tu dalam teori kebajikan, kita tak boleh nak mendidik masyarakat kalau kita tak selesaikan masalah perut dia dulu. Umat ini kita tak boleh angkat ke martabat yang lebih tinggi. Maknanya martabat lebih tinggi ni kena melalui jalan ilmu. Tak boleh kecuali kita kena selesaikan dulu masalah perut. Maknanya masalah cari makan dia kena selesai. Makanan biar sampai kepada setiap dapur, setiap dapur-dapur masyarakat ataupun rakyat ni. Selesai masalah makan, barulah boleh kita bincang masalah pendidikan. Ni kalau nak makan pun tak lepas, macam mana nak hantar sekolah anak? Ya tak? Itu bahasa mudah, teori dia gitu. Otak tak boleh berfungsi kalau tak diberi tenaga oleh perut. Settle dulu. Baik, itu satu. Jadi istimewanya akal, dan akal ini adalah apa? Kebijaksanaan ataupun akal ini sejenis tenaga, energi sebenarnya. Baik. Tetapi dia ada kelemahan. Apa dia? Akal ini dia hanya boleh berfikir, boleh berfungsi dengan apa yang pernah dia tahu saja. Akal ni boleh guna, boleh berfikir, boleh mentafsir dengan sesuatu yang dia pernah tahu saja. Kalau dia tak tahu, dia tak boleh nak fikir. Okey, baik. Apa yang akal boleh tahu? Akal ni boleh tahu dengan bantuan mata. Maknanya mata dah tengok, dah scan, masuklah akal, otak. Mana akal dah dapat dah info. Telinga kita dengar, masuk bunyi tu, masuk apa, gelombang tu masuk dalam telinga, akal tafsir. Mana akal pun dapat maklumat. Mulut, apa semua deria yang ada pada tubuh kita ni bawa pergi ke akal, ke otak kita, dia tafsir semua. Baik. Tetapi kalau sesuatu yang tak tertangkap oleh panca indera kita, maka akal tak boleh tafsir. Inilah kelemahan akal. Sebab tu ada yang disebut sebagai beriman kepada yang gaib. Betul? Beriman kepada yang gaib. Benda yang gaib ni apa dia? Yang tak tangkap oleh panca indera. Tapi benda tu ada. Macam mana nak tahu ada ke tak ada? Kita merasa. Nabi terangkan, Allah jelaskan. Syurga neraka ada ke tak ada? Mana? Jadi kita mengetahui adanya syurga neraka melalui risalah, berita daripada Nabi. Kita imani. Di situ. Apa lagi? Cerita tentang apa lagi? Cerita tentang ni Allah. Allah ni macam mana rupa? Jadi Allah sebut dah, laisa kamislihi syai'. Tak menyamai apa-apa. Maka dia apa dia? Yang apa saja yang terbayang oleh kita itu pasti bukan Allah. Kalau kita fikir Allah ni bulat ke, petak ke, besar ke, macam mana? Kalau kita fikir macam tu, macam kita ke, ada tangan, ada kaki, ada kepala, boleh berdiri, boleh duduk, boleh terbang. Hari dia fikir Tuhan macam tu, jenuh lah. Itu semua yang kita fikir, mana kita pernah kita terbayang. Pernah kita terbayang, pernah masuk dalam otak kita. Jadi itu pasti bukan Allah. Sebab tidak ada contoh. Jadi akal kita terbatas. Cerdik macam mana pun, kita hanya boleh fikir berdasarkan apa yang ada di sekeliling kita, yang kita pernah tangkap oleh panca indera. Kalau tak tertangkap, maka di situ kita tak mengetahui. Kita tak boleh nak proses maklumat itu. Itu kekurangan akal. Maka tidak semestinya benda yang tak tertangkap ini tiada. Kerana itu Nabi menjelaskan. Baik. Allah mengutus para nabi dan rasul memberi tunjuk ajar dan pimpinan kepada manusia. Mereka ialah insan pilihan Allah yang diberi keistimewaan tersendiri.
Para nabi dan para rasul itu dipimpin dan diterbiah oleh Allah sendiri, dilengkapi dengan wahyu, menjadi petunjuk dan pengajaran. Allah beri kepada nabi wahyu, tambah lagi mukjizat lagi, sebagai alat bantu mengajar kepada umat. Ini semua keperluan insan yang dipimpinnya supaya sejahtera hidup di dunia, berbahagia dan di akhirat. Jadi para nabi itu pemimpin di dunia dan di akhirat bagi umatnya. Atas dunia Nabi pimpin supaya ikut jalan selamat. Akhirat nanti duduk belakang Nabi. Kita ni umat Nabi Muhammad duduk belakang Nabi Muhammad. Nabi duduk depan sekali, kibar bendera. Ni umat Nabi Muhammad. Nabi Musa dengan umat-umat dia, Nabi Nuh dengan umat dia, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, semua kibar bendera kat depan, hak lain ikut belakang. Itu perhimpunan mega di padang mahsyar kelak. Kita mengikut siapa imam kita, siapa nabi kita. Baik, sampai sini saja insya-Allah. Sebagai penutup, ingat balik atas tadi mukadimah kita apa dia? Istimewakanlah bulan Rabiul Awal ini dengan bukti-bukti kecintaan kita kepada Nabi. Kalau biasa selawat 10 kali, lebihkan lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, ni aku buat ni sebab nak tunjuk kasih. Ya Rasulullah, aku beli makan special untuk keluarga aku ni. Tak biasa lauk ikan kunyit apa semua lauk. Hari ni ya Allah, aku beli KFC ya Allah. Nak tunjuk aku kasih kepada Nabi. Ya Rasulullah, ni bukti aku. Aku jamu special sikit rumah aku, keluarga aku. Itu paling mudah dah tu. Ya Allah, ya Rasulullah, ni aku bawa nasi lemak 20 bungkus pagi esok subuh sebagai tanda aku gembira kepada hari kelahiran Nabi Muhammad. Nak buat lebih tak reti. Ni je aku boleh buat. Niat gitu. Amal sedekah, amal sama, tapi kita tambah niat. Orang makan pun dapat kebaikan, kita yang memberi pun dapat kebaikan, keberkatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.